Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Shadaqallahul azim. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Suhaimi. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, ashabi, sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat saya, kata Rasulullah, kan nujum, mereka ini seumpama bintang. Nabi kata sahabat-sahabat baginda macam bintang. Bi ayyihi muqtadaitum, bukankah bintang itu menjadi pedoman bagi orang yang musafir ke mana-mana negeri? Pada waktu malam kita musafir, orang dulu-dulu akan melihat kepada bintang. Nak mengetahui jalan, nak mengetahui peta ke mana nak pergi, maka dilihatnya kepada bintang yang menjadi penunjuk arah. Maka Nabi kata bintang ini, sahabat Nabi ini macam bintang, yang mana kita mengambil daripada sahabat-sahabat Nabi tadi, diambilnya bi ayyihi muqtadaitum, daripada situlah kamu boleh mengambil petunjuk dan boleh menjadikan mereka guru mengajar, menunjuk sekalian kamu jalan ibadah, jalan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ihtadaitum, maka bila kamu ikut mereka, nescaya kamu akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tajuk kita pada malam ini ialah peningkatan iman melalui budaya ilmu, satu tradisi daripada peninggalan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita mengambil ilmu, belajar daripada sahabat-sahabat Nabi. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi ini seumpama bintang. Mereka ini mendapat tunjuk ajar daripada Nabi. Mereka ini adalah sahabat-sahabat Nabi yang dididik, yang dilatih, yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ibadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena ambil, belajar. Sebab ada segolongan orang Islam yang tidak mau mengambil daripada para sahabat. Dia menolak ajaran sahabat. Malah kadang-kadang ada yang mengkafirkan sahabat. Ada yang mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq. Ada yang mengkafirkan Umar Al-Khattab. Ada yang membenci kepada Siti Aisyah dan sebagainya. Sedangkan dalam hadis sahih yang kita bacakan tadi, Nabi kata ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Nabi kata sahabat-sahabat aku ini macam bintang yang menerangi. Bagai bintang kamu nak ambil jalan petunjuk dalam dunia ni, nak tengok hujan tak hujan, tengok kepada bintang. Nak tengok kepada peta, nak berjalan di lautan yang gelap, tengok kepada bintang. Dia boleh menerangi perjalanan kamu. Maka Nabi menggambarkan kepada sahabat-sahabat ini bahawa mereka adalah orang yang seumpama bintang. Bagaimana kita nak beribadat kalau kita tidak mau mengikut orang yang melihat Rasulullah? Sahabat-sahabat ini ialah orang yang mengikut Rasulullah, yang melihat Rasulullah, yang tidur makan dengan Rasulullah, yang berjalan dengan Rasulullah, yang berbaring dengan Rasulullah, malah berperang dengan Rasulullah, berjihad dengan Rasulullah, susah senang dengan Rasulullah. Jadi mereka ini banyak mengetahui tentang Rasulullah, tentang Islam. Maka kita sampai sekarang kita belajar daripada hadis-hadis riwayat para sahabat.
Riwayat daripada orang-orang inilah yang hadis ini sampai kepada kita. Tetapi ada segolongan manusia pula tidak mau mengambil daripada hadis, dengan mengatakan bahawa hadis ini ditulis 300 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Ada yang mengatakan bahawa hadis ini kita tak tahu sahih tidak sahih, maka ditolaklah hadis, maka diambil Al-Quran semata-mata. Maka golongan ini dipanggil sebagai golongan anti hadis, golongan yang tidak mau percaya kepada hadis dengan alasannya bahawa hadis itu adalah rekaan para sahabat dan sebagainya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengambil dan mencari ilmu-ilmu yang sahih. Sebab zaman sekarang ini ilmu-ilmu macam-macam, boleh diambil daripada hujung jari saja, boleh dipetik daripada hujung jari saja, macam-macam. Nak cari ilmu sesat, di hujung jari kita boleh dapat. Nak mencari ilmu yang benar, di hujung jari kita boleh dapat. Sebab itu tuan-tuan, perlunya kita mencari guru yang mursyid, perlunya kita bertalaqi, perlunya kita ada kitab yang sahih. Kerana kita tengok sekarang ini manusia minat belajar. Orang sekarang minat belajar agama. Bukan kata tempat tuan-tuan di Singapura, tempat saya di Malaysia juga orang minat kepada pengajian agama. Saya perhatikan tuan-tuan, parking kereta tadi kedua-dua belah jalan memanjang parking jam, menunjukkan bahawa orang suka belajar, orang suka, walaupun terpaksa berjalan, walaupun ada hujan renyah-renyah, tetap orang suka berjalan, tetap orang nak pergi menuntut ilmu. Sebab apa? Kita dahaga. Dan saya nampak di wajah-wajah tuan-tuan sekarang adalah orang-orang yang sedang dahaga, orang yang lapar. Lapar apa? Lapar ilmu. Dahaga apa? Dahaga ilmu. Kita dahaga kepada ilmu, kita lapar kepada ilmu. Ini adalah lapar dan dahaga yang baik. Lapar dan dahaga ada dua. Satu, lapar dan dahaga kepada makanan jasmani. Mr. Teh tarik kat depan sana, itu nama dia ialah makanan jasmani. Habis kuliah nanti, start kereta, pergilah makan murtabak Zam-Zam. Ada yang balik pergi makan nasi biryani gam, pergi ke Johor, jam, patah balik dia nak cari nasi biryani. Di rumah tuan-tuan ada buah-buahan, di rumah tuan-tuan ada sup kambing siglap, di rumah tuan-tuan sekarang ada laksa lemak siglap. Itu nama dia makanan jasmani. Yang kedua dipanggil makanan rohani, makanan roh. Kalau kita tak makan satu hari, kalau kita tak makan 2 hari, tak makan 3 hari, silap-silap kita mati. Tak minum air 2-3 hari, mati kita. Bayangkan makanan roh, dah berapa tahun tak makan, tak ke mati hati. Makanan roh ialah ilmu. Makanan roh ialah ilmu. Daripada ilmu inilah akan naik satu tahap keimanan. Sebab itu awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengenal Tuhan. Awal-awal agama ialah mengenal Allah berdasarkan kepada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak mengenali Allah? Kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak beribadat kepada Allah? Kalau tidak ada ilmu, bagaimana nak menjaga hati supaya tidak rosak? Menunjukkan bahawa ilmu itu adalah satu tradisi. Maka dia perlu diberi makan, dia perlu diberikan kesuburan dengan baja. Maka untuk mendapatkan makanan roh, untuk mendapatkan bajanya ialah apa? Mesti berada di dalam majlis ilmu. Saya katakan tadi, zaman sekarang zaman orang minat kepada majlis ilmu, tetapi ada orang yang tersilap memilih. Dipilihnya ajaran sesat, dipilihnya ajaran yang lari daripada ahli sunnah wal jamaah, dipilihnya ajaran ayah bin ayah pan. Masya Allah, subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, dia kata dia adalah wakil Allah di atas muka bumi, dia adalah khalifah Allah, kerajaan langit. Orang ikut. Yang ikut ayah bin ayah pan bukan orang macam kita, orang yang balik daripada Universiti Azhar, orang yang duduk 7-8 tahun di Universiti Azhar, balik ikut dia, habis ilmunya hilang, tak pakai dah ilmu dia. Dia beriktikad bahawa ini adalah insan yang terpilih, anugerah Tuhan, wakil kerajaan langit.
Bayangkan tuan-tuan, bayangkan kerosakan kita. Itu belum masuk yang berlaku di Hulu Kelang. Bagaimana orang pesara daripada zoo mendakwa bahawa dia adalah rasul untuk orang Melayu. Rasul untuk orang Melayu. Dia kata dia mempunyai sifat-sifat kerasulan. Dia hanya belajar setakat untuk standard 6, tahun 6. Membaca tak berapa betul, menulis tak berapa kemas. Dia kata Nabi Muhammad juga tak berapa boleh baca dan menulis, serupa dengan dia. Nabi Muhammad sebelum dilantik menjadi rasul, Nabi Muhammad terlibat dengan penternakan kambing. Dia juga terlibat dengan peternakan binatang sebab dia bekerja di zoo. Dan yang mengikutnya bukan orang biasa-biasa. Yang mengikutnya ialah orang yang pakai hebat-hebat. Kerjanya hebat, pendapatannya hebat, sanggup membelanjakan puluhan ribu, ratusan ribu pada dia. Ini yang kita takut, tuan-tuan. Apa ini? Dalam keadaan kita minat untuk belajar agama, tetapi kita silap memilih. Kita silap memilih orang. Bila kita silap memilih, maka silaplah semuanya. Kerana itu, seperti mana kata Ustaz Suhaimi tadi, kita nak mencari ilmu yang benar, ilmu yang sahih. Bagaimana nak mencari ilmu yang sahih? Bagaimana nak mencari ilmu yang benar? Fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang mengetahui kalau kamu tidak mengetahui. Yang keduanya apa? Hendaklah belajar. Bukan setakat belajar dengan kitab, mesti menghadap gurunya, mengambil daripada sanadnya, mengambil daripada ilmunya secara berguru. Yang ketiganya, bagaimana yang nak mendapatkan ilmu yang sahih? Pastikan bahawa ajaran yang diajar itu ialah ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ada orang yang dipanggil ahli sunat wal jumaat sebab dia hanya datang masjid pada hari Jumaat dan semayang hanya semayang sunat bulan Ramadan tarawih. Hari lain semua tak ada. Itu namanya ahli sunat wal jumaat. Kita tak mau ahli sunat wal jumaat, kita nak ahli sunnah wal jumaah. Wal jamaah. Yang ni yang kita nak. Itu dipanggil sebagai hadis-hadis ataupun pelajaran-pelajaran kita yang sahih. Jadi tuan-tuan duduk di Singapura, ada badannya, ada pihak yang memantaunya, ada pihak yang mengajarnya. Ya, daripada jabatan mufti, tuan-tuan, ada yang mengajarnya, ada yang memantaunya, ada yang melihatnya daripada MUIS. Alhamdulillah. Jadi apa-apa kekeliruan rujuk kepada muftinya, rujuk kepada jawatan kuasa fatwa. Saya orang Malaysia, setiap negeri di Malaysia ada jawatan kuasa fatwa masing-masing. Maka apa yang kita ajar, maka apa pendapat kita, kalau tak faham, tak tahu, tak dapat satu kesimpulan, rujuk kepada majlis fatwa. Majlis fatwa akan mengeluarkan fatwanya, di situ kita pakai, kita pegang di situ, kesatuan kita di situ. Tapi bila majlis fatwa orang tak nak ikut, mufti orang tak nak ikut, siapa lagi yang kita nak ikut? Ini yang timbul masalah. Dan saya rasa tuan-tuan di Singapura tidak ada masalah itu. Tapi tempat kami kadang-kadang mufti pun disanggah, mufti menegur, dengan mufti pun disanggah. Mufti itu namanya harus ditukar menjadi haram. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Ini yang menakutkan kita. Mufti saya namanya Harus Sani. Orang tak bersetuju dengan dia, dipanggil Haram Sani. Kalau mufti kita sendiri pun tidak dihormati, bagaimana tuan-tuan tradisi ilmu kita? Ini yang menakutkan. Yang menakutkan. Hari ni kita tengok Pop letak jawatan. Dia letak jawatan, punya orang hormat pada dia, seluruh tunduk, orang hormat pada dia, penganut agama hormat pada dia. Tapi kita kadang-kadang ada mufti, kita kadang-kadang ada ulama, orang Islam tak pandai menghormati mereka, tidak respect kepada mereka, membelakangkan mereka. Ini masalahnya tuan-tuan, yang dipanggil sebagai ta'assub kepada pendapat masing-masing. Bila kita terlalu ta'assub kepada pendapat masing-masing, inilah yang jadi masalahnya kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW cerita daripada Abi Talhah. An Abi Talhah qala syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
al-ju'a wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Fa rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hajrain. Tuan-tuan nak bayangkan, nak tengok macam mana pengorbanan para sahabat Nabi bersama dengan Nabi. Riwayat daripada Abi Talhah, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari kami jumpa dengan Rasulullah, kami mengadu kepada Rasulullah. Syakauna, kami mengadu kepada Rasulullah. Al-ju', kami ni lapar. Kami ni lapar, tidak ada makanan. Wa rafa'na an butunina an hajarin hajar. Maka mereka pun tunjukkan perut mereka. Mereka buka baju mereka, mereka tunjuk perut mereka di hadapan Rasulullah. Wa rafa'na butunina an hajarin. Bila buka saja ada batu yang diikat di perut. Kata mereka pada Rasulullah, ya Rasulullah, kami lapar ya Rasulullah. Kami lapar, kami ambil batu, kami ikat di perut. Mereka tunjuk pada Nabi yang mereka lapar. Nabi pun ambil jubah dia, Nabi pun selak jubah dia. Kata Rasulullah, aku pun ada batu macam kamu juga. Ada 2 biji batu yang diikat di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu lapar, aku pun lapar. Mana nak cari orang macam ini, tuan-tuan? Macam mana nak cari sahabat yang begini hebat, dan nak jumpa pula Nabi manusia yang begini hebat? Kalau tidak ada pengorbanan daripada mereka, tuan-tuan, tak tahulah kita Islam di Nusantara ni macam mana. Mereka yang berkorban siang malam sampai pada satu tahap nyawa yang menjadi pertaruhan. Nyawa yang menjadi pertaruhan, anak berkorban, isteri berkorban, mak bapak berkorban semata-mata untuk Islam. Tak makan, tak minum, tak makan, tak minum. Sampai sahabat Nabi sebut, pernah kami buang air besar, najis kami macam najis kambing, keluarnya ketul. Maknanya air tidak ada, makanan tidak ada, yang keluarnya macam najis kambing. Masya Allah, tuan-tuan. Kita masuk dalam toilet, setengah jam belum keluar. Oi, kenapa lama sangat? Batu ke? Punya banyaknya, tuan-tuan, makanan kita. Masya Allah. Rasulullah bila bila mandi, air daripada kepala Rasulullah turun ke dada, turun ke perut, turunnya terus sebab perutnya kempis. Kita sekarang bila mandi, turun daripada badan, kepala turun ke dada, perut, boom, airnya ke depan, udah jadi macam air terjun di situ. Sebab apa? Makanan kita banyak. Syukur, tuan-tuan. Bagus, bukan kata salah makan. Kita dapat nikmat. Duduk di Malaysia nikmat, duduk di Singapura pun dengan nikmat. Baru cakap dah sampai air, nampak, tuan-tuan? Subhanallah, Masya Allah. Saya ceramah setiap malam, tuan-tuan. Ya, setiap malam saya ceramah. Jarang dia orang jamu saya teh ais. Mineral juga, tuan-tuan. Air kosong juga. Jamulah fresh orange ke, apple ke apa ke kan. Ini asal jamu aja air kosong. Jangan marah ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak salah makan, tapi kita kena bersyukur. Kita duduk di Singapura, Masya Allah, makanan banyak. Duduk di Malaysia, makanan banyak, sampai tak tahu nak makan apa. Pagi besok menu, apa aku nak makan? Nasi lemak ke apa? Roti canai ke apa? Tak tahu nak makan, punya banyaknya makan. Tempat orang lain pula, ya Allah, apa aku nak makan besok? Apa pun tak ada. Itu di tempat di Afrika. Kita duduk di Singapura, ya Allah, malam ni nak makan apa? Dalam kereta, suami tanya pada isteri yang, nak makan apa malam ni yang? Ikut suka awak lah. I follow je, itu dia. Anak pula macam itu. Okey, anak-anak ayah, malam ni nak makan apa? Ikut suka ayah lah. Kami ikut suka ayah je. Apa ayah makan, kami makan. Jadi Saleh Yaqub, I follow, gitu dia. Tuan-tuan sampai tak tahu nak makan. Yang sahabat Nabi nanti, tuan-tuan, mereka cuma makan daun-daun kayu. Daun kayu dibubuhkan di dalam air, lembut, makan. Macam mana tak jadi najisnya macam tai kambing?
Macam mana tidak jadi tai kambing, tuan-tuan? Susah. Tetapi dengan perjuangan mereka itulah nikmat Islam sampai pada kita. Jangan kita cakap lagi kita banyak berkorban untuk Islam. Nak banding dengan sahabat-sahabat Nabi jauh, tuan-tuan. Sikit sangat. Ini masjid kita ni nak buatnya sengkuap, nak buatnya awning. Sebab saya diberitahu sembahyang Jumaatnya nak melimpah sampai ke jalan. Orang panas. Kita baru sumbangkan $1,000, $500, $10, $100. Abu Bakar As-Siddiq seluruh hartanya. Tidak tinggal walaupun sedikit, seluruh hartanya. Siapa boleh timbang? Sebab itu Umar Al-Khattab kata, kalau ditimbang umat, kalau ditimbang amalan Sayyidina Abu Bakar, tak terbalas, tak terlawan dengan seluruh berat bumi ini. Punya hebatnya, tuan-tuan. Macam mana tidak diiktiraf sebagai sahabat Nabi yang paling utama, Abu Bakar As-Siddiq. Apa cakap Nabi? Percaya. Wahai Abu Bakar, aku ini adalah Rasul akhir zaman. Terus mengucap la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Terus masuk Islam Abu Bakar. Dia tak sebut pada Nabi Muhammad, kamu semalam minum apa? Abu Bakar tak tanya, tuan-tuan. Dia kata, Abu Bakar, semalam selepas Isya aku naik ke langit. Sebelum subuh aku sampai. Sadaqta ya Rasulullah. Aku percaya ya Rasulullah. Macam mana tak jadi hebat iman dia, tuan-tuan? Apa Nabi cakap? Hebat. Dia percaya. Sampai musuh-musuh Islam di Mekah jumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tahukah kamu Muhammad kata semalam dia naik ke langit dan sebelum subuh dia sampai semula ke Mekah. Boleh percaya ke orang macam ni, wahai Abu Bakar? Jawab Abu Bakar As-Siddiq, kalau dia cakap lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau Nabi Muhammad cakap lebih daripada itu pun aku percaya. Kalau kita sampai tahap iman macam ini, tuan-tuan, Masya Allah, Subhanallah. Ni macam mana nak jadi imam macam ini, tuan-tuan? Satu hari bila dia bagi seluruh hartanya pada jalan Allah, datang bapaknya. Bapaknya ni orang buta. Bapak ni orang buta, tuan-tuan. Bapak dia bila tahu saja Abu Bakar sedekahkan seluruh hartanya, bapak dia marah. Anak dia tahu yang Tok Wan ni, atuk dia datang nak siasat. Habis barang-barang emas Abu Bakar disedekahkan. Anak dia ni, tuan-tuan, dia ambil batu, diletakkan di tempat simpanan harta Abu Bakar. Batu diambil daripada luar, letak dalam peti simpanan. Kemudian ditudung dengan kain, ditutup dengan kain. Maka datanglah bapa Abu Bakar, ayah si Abu Bakar. Dia kata kepada cucunya, hai cucuku, bapa kamu tu dah mengada-ngada. Seluruh hartanya diberikan pada Muhammad. Apa yang dia tinggal pada kamu semua? Jawab cucunya, yakni anak Sayyidina Abu Bakar. Kata dia, Atuk, tak betul tu Atuk. Ayah tidak bagilah Atuk. Ada hartanya tempat simpanan ayah. Kalau Atuk tak percaya, mai saya bawakan. Dipimpinnya Tok Wan dia. Tok Wan dia pun diletakkan di atas kain, dirabunya batu. Nampak? Masih ada lagi harta emas ayah, masih lagi ada lagi duit ayah. Siapa kata bagi semua? Nasib baik dia bagi, nasib baik dia tak bagi semua. Adalah simpanan untuk kamu. Padahal di sebalik kain itu adalah batu. Memang Abu Bakar As-Siddiq memberi keseluruhan dia. Bila ditanya kepada Abu Bakar, apa yang kamu simpan untuk anak dan isteri kamu? Jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, aku tinggalkan kepada mereka Allah, aku tinggalkan kepada mereka Rasulnya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi semua dompet dalam pekik tuan-tuan sekarang, Pak Ji seorang dia berjalan tu. Tuan-tuan pergi ke Malaysia sebulan, tinggalkan isteri di Singapura. Abang tak tinggalkan duit belanja untuk saya ke? Nanti nak beli ikan, nak beli ayam, nak beli daging, nak beli sayur, macam mana? Tinggallah sedikit. Jawab suami, aku tinggalkan kamu dengan Allah. Agak-agak isteri nak jawab apa? Kan aku simbah cuka kan? Dia sebut je nak simbah cuka, tuan-tuan. Ini tahap sahabat macam itu. Punyalah tuan-tuan nak jadi orang yang rapat dengan Nabi Muhammad. Nak jadi orang yang hebat dengan Allah Ta'ala.
dan peluang itu Allah Ta'ala beri kepada kita. Sahabat-sahabat dulu tuan-tuan, harta tidak ada, bajunya daripada kulit kambing. Kulit kambing yang disembelih, kulitnya dilapah, dibasuhkan dia, disamakkan dia, dijadikan baju. Itulah baju semayang, itulah baju berjihad, itulah baju duduk di rumah, itulah baju bekerja. Susah, tapi mereka boleh berjihad pada jalan Allah, tidak ada halangan. Bayangkan tuan-tuan, seorang sahabat Nabi SAW yang kerjanya apa? Kerjanya belajar dengan Rasulullah di Madinah, belajar di Madinah, naik kuda, selepas sembahyang Isyak naik kuda balik ke kampung dia. Dia pula mengajar orang di kampung dia. Nama sahabat ini ialah Muaz bin Jabal. Sembahyang maghrib dengan Rasulullah, sembahyang Isyak dengan Rasulullah. Habis sembahyang, dia naik unta, dia naik kuda, dia balik ke kampung dia. Dan orang di kampung dia pula menunggu Muaz bin Jabal nak sembahyang Isyak bersama-sama, nak dengar pula apa yang Rasulullah ajar malam itu. Mereka pula nak dengar, sebab mereka tak boleh pergi ramai-ramai jauh. Mereka pula ada anak isteri, tak boleh pergi ramai-ramai. Mereka ada kebun mereka, mereka ada pekerjaan mereka. Sahabat ini sanggup pergi ke Madinah, setiap hari berulang-berulang balik ke kampung, pergi ke Madinah semata-mata nak dapat ilmu daripada Rasulullah, dan balik nak mengajar pula orang di kampung dia. Ini nama dia pengorbanan, tuan-tuan. Kita belum tentu boleh buat. Malam-malam kuda ada lampu ke? Ada mata kuda tu boleh suluh jalan? Tak ada, tuan-tuan. Kita sekarang datang belajar naik kereta, siap ada GPS bagi tahu lagi 200 meter turn left, siap bagi tahu. Mana perempuan tu tahu, kita pun tak tahu. Dulu saya pakai juga GPS tu, pakai sesat, terus saja buang, tuan-tuan. Nampak benar, nipu je perempuan ni. Kita sekarang bila datang belajar naik kereta, naik motor, Masya Allah, takkan tak boleh berjihad lebih daripada itu. Sahabat-sahabat dulu tidak ada EPF, tidak ada sok-sok, tidak ada apa benda pun tak ada. Bonus tak ada, apa pun tak ada. Semata-mata bekerja. Hari ni dapat, hari ni makan, hari ni makan, hari ni kerja. Kita hari ni bekerja boleh simpan untuk tahun depan. Punya banyak duit kita. Dalam peti ais kita, makanan kita bertahan sampai sebulan. Masya Allah. Telurnya penuh tingkat atas, tingkat bawah. Telur saja. Ayamnya yang beku tingkat atas. Ayam hidup dalam peti ais tingkat bawah. Ayam hidup mu ada menung dari situ, tuan-tuan. Kita buka peti ais, dia cakap bila nak sembelih, sejuk ni, kata dia. Punya banyaknya makanan kita. Masya Allah. Sebab itu kita disuruh menjadi orang yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah. Tuan-tuan orang Melayu Singapura, orang Islam Singapura, tak kiralah bangsa apa pun, Melayu ke, Bangladesh ke, India ke, apa pun, Chinese ke apakah, kita adalah Muslim, kita adalah bersaudara. Allah nak daripada kita apa benda? Hendaklah kita jadi orang yang bersyukur. Di antara salah satu bersyukurnya ialah menuntut ilmu. Itu tanda orang bersyukur. Orang yang menuntut ilmu ni, tuan-tuan, adalah orang yang rendah diri. Tuan-tuan, di sini ada jutawan. Tuan-tuan, di sini ada hartawan. Tuan-tuan, di sini ada yang jadi doktor, ada yang jadi korporat, ada yang jadi teknokrat. Tuan-tuan, di sini ada yang menjadi pembesar. Tuan-tuan, di sini ada orang yang jadi orang hebat, pangkatnya besar. Tetapi bila tuan-tuan belajar, tuan-tuan rendah diri. Yang ustaznya di atas, tuan-tuan di bawah. Itu tandanya rendah diri. Yang tak rendah dirinya siapa? Ustaz. Duduk di atas, ngada-ngada. Kalau ustaz pun duduk di bawah, macam mana nak tengok dia? Ada orang tanya ustaz, duduklah di bawah, pasal duduk di atas? Ustaz ni tak ada rendah diri. Kalau saya duduk di bawah, yang nampaknya 10 orang di hadapan ini, yang di belakang tak nampak. Kita duduk di atas ini sebab nak bagi nampak. Macam baca khutbah, duduk di atas sebab nak bagi nampak. Cubalah khutbah duduk di bawah, tidur semua orang.
Masya Allah, tuan-tuan. Saya pantang saya paling besar ialah tidur ketika khutbah. Itu pantang saya. Saya pantang, tuan-tuan. Sebab saya yang baca khutbah. Memang saya tak tidur, tuan-tuan. Kalau saya pun tidur, kira teruk lah. Layak dipecat. Baca tidur, nguap. Tidur, tuan-tuan. Pecatlah tu imam ni. Tuan-tuan, orang yang datang belajar ini adalah orang yang rendah diri. Tuan-tuan di sini lebih pandai daripada saya. Ustaz Suhaimi lebih alim daripada saya. Alim-alim pun bila ada majlis ilmu tunduk, tuan-tuan, itu namanya tawaduk. Padahal tuan-tuan orang sini, saya orang Malaysia, apa sangat pada diri saya? Tuan-tuan, ini tempat tuan-tuan, negara tercinta tuan-tuan, negara yang baik pada tuan-tuan. Apa sangat saya? Tapi tuan-tuan tetap rendah diri, tetap datang. Berjalan kaki menapak daripada sana, duduk sini himpit-himpit. Tidak ada kira di sini orang kaya orang miskin. Bila kita belajar sama je, tuan-tuan. Sama aja. Baju cantik baju lawa, baju tak cantik baju lawa, semuanya kita adalah sama. Kita tawaduk. Tawaduknya apa? Bila kena tegur, sabar je lah. Sabar je lah. Kadang-kadang ustaz tu balon rapat sangat, terkena batang hidung kita, merah mata kita, merah telinga kita, berdengung-dengung telinganya. Orang belakang pula siku orang sebelah. Dah kena dah orang depan, dah kena dah, kata dia. Tapi kita yang kena sindir, kita yang kena nasihat, tidak berganjak. Malah selepas habis ceramah, datang peluk ustaz. Terima kasih ustaz kerana menegur saya. Kalau ustaz tak tegur saya selama-lamanya saya tak tahu ustaz. Terima kasih ustaz. Bukankah itu tawaduk? Saya baca khutbah di Selangor. Saya baca khutbah, saya tengok satu orang laki-laki rambutnya panjang, tetapi memakai tocang. Memakai ikat ni tocang di sini. Ikatnya simpul. Saya kata, tuan-tuan, Rasulullah melarang kita laki-laki, kalau nak simpan rambut panjang, simpanlah, biarkan rambutnya terus ke bawah. Jangan ditocang-tocangkan. Jangan diikat-ikatkan dia di sini, jangan disanggul-sanggulkan. Sebab Nabi kata laki-laki kalau bersanggul ketika solat, disitulah tempat syaitan bertenggek. Jadi saya minta pada abang-abang yang sedang mendengar khutbah saya sekarang, buangkan getah pengikat rambut, biarkan rambut itu lepas ke bawah. Ada satu orang laki-laki di hujung dekat dinding sana. Saya nampak dia buka rambut dia. Tengok tuan-tuan. Itu namanya tawaduk. Dia boleh siap. Gitu dia buat. Kalau lah orang yang sombong, tuan-tuan, buka lah tocang itu supaya syaitan tak bertenggek. Kalau yang sombong, ini nampak, kata dia. Astaghfirullahalazim. Orang yang datang belajar ilmu ini orang yang tawaduk. Sebab apa? Dia sanggup menerima walaupun benda itu kena batang hidung dia. Saya ceramah di Johor, saya kata abang-abang, orang laki-laki haram memakai apa jua jenis rantai. Baik rantai tengkuk, baik rantai apa, rantai bersikap pun tak boleh. Dia tengok Rocky 3, dia tengok Mr. T lawan dengan Sylvester Stallone. Mr. T, kan pun kata rantai Mr. T. Dia pun ambil basikal fiksi dia, diikat jadi tengkuk. Dia pun jadi Mr. T juga. Haram. Walaupun rantai itu apa tujuan sekalipun, haram. Seketika orang beramai-ramai bersalam dengan saya. Dia buka depan saya, Ustaz, saya pakai rantai haram, saya tak nak pakai dah. Nah, saya bagi sama Ustaz. Saya kata, nak buat apa ni? Hadiah pada Ustaz. Saya kata, kalau rantai emas boleh saya jual. Ini rantai besi ni boleh buat apa ni? Dah orang bagi, ambil lah, simpan dalam store, tuan-tuan. Maknanya orang ini tawaduk. Tuan-tuan, orang yang belajar ini orang yang tawaduk. Sebab itu majlis ilmu ini digemari oleh para malaikat. Kerana ada sejenis malaikat yang kerjanya merayau setiap hari. Kerjanya menggembara setiap hari. Menggembara ke mana? Di mana tempat ada pengajian, disitulah malaikat ini singgah. Dan dia mendoakan kepada Allah, ya Allah, ampunkanlah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, mereka sedang belajar ya Allah, mereka ini menyebut namamu ya Allah, mereka ini menyebut Rasulmu ya Allah, mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Malaikat rahmat ini akan ikut kita sampai ke rumah kita.
Sebab itu bila kita berada dalam majlis ilmu, kita rasa tenang, kita rasa seronok, kita nak amalkan apa yang diajar. Masa itu juga nak diamalkan. Bila sampai ke rumah, ada buka baju, buka kain semua, tengok Manchester lawan Everton, udah habis, udah tak semangat dah tadi. Betul tuan-tuan, masa duduk dalam majlis ilmu, ya Allah, ya Allah, balik dalam rumah pun, dalam kereta pun dah tak buka dah, radio lagu-lagu tak buka, nah buka ayat Quran, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Orang bagi horn pun astagfirullahalazim, sabar, astagfirullahalazim. Itu baru balik majlis ilmu. Besok nak pergi kerja, orang bagi horn, apa horn? Bodoh. Tuan-tuan, udah habis. Benda ini berlaku kepada para sahabat. Kenapa bila kami berada di hadapanmu ya Rasulullah, bila kami berada bersamamu mendengar kuliahmu ya Allah, ya Rasulullah, kami rasa semangat sangat. Kenapa bila kami balik ke rumah semangat itu pudar? Jawab Rasulullah, sebab malaikat tidak lagi mengiringi kamu di sana. Dia sampai di rumah, dia balik. Sebab itu tuan-tuan, bila malaikat sampai di tempat kita, ketika dalam majlis ilmu, kita rasa tenang. Tuan-tuan di sini semua ada masalah, tapi tenang. Makcik-makcik di hadapan, di atas saya, di tingkat atas, semuanya banyak masalah tu. Pinggan belum basuh, baju belum lagi iron, anak-anak belum lagi buat kerja sekolah, banyak masalah tu. Kainnya bertimbun, belum masuk dalam mesin nak dibasuhnya, tapi tenang aja, tak teringat pun kain dia, tak teringat. Kerana itu bila kita datang majlis ilmu, kita datang khutbah Jumaat, senang kita tidur. Sebab malaikat rahmat ada, tenang. Tidur tuan-tuan. Masya Allah. Semayang pun tidur. Tuan-tuan tahu ada orang semayang tidur, imam tidur, tengah sujud tidur, punya lama makmum sujud. Tok Bilal sampai pada baru dia bangun. Astaghfirullahalazim. Jangan marah pada dia, malaikat rahmat ada di situ tuan-tuan. Itu dia yang kita tengok di situ tuan-tuan, yang dirahmati Allah. Kita tengok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, di Iraq tu sekarang ni Islam. Cuma okey ya. Teringat Masjid An-Nahdah pergi tadi. Ya, 4 kali tukar mikrofon. Ya, harap di sini tak tukar jugalah. Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan, dia di antara sahabat Nabi yang paling awal meluk agama Islam. Ada yang mengatakan bahawa dia daripada 6 atau 7 orang yang masuk Islam, peringkat paling awal. Islamnya orang-orang di Iraq diislamkan asalnya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Amru al-As membuka Islam di Mesir, Sa'ad bin Abi Waqqas membuka Islam di negara Iraq. Bayangkan tuan-tuan, dia pergi ke negeri Iraq, dia islamkan orang-orang di Iraq. Apa benda tu ya? Ya, ada yang pakai handphone ke apa ke? Okey. Baik, saya punya dah off. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila sampai di Iraq tuan-tuan, diislamkan orang-orang Islam, orang-orang di Iraq. Sampai sekarang 90% orang Iraq itu Islam. Cuma mereka berperang sama-sama mereka. Bayangkan berapa banyaknya pahala yang dapat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kerana menyebarkan Islam. Setiap kali orang masuk Islam di Iraq, dia dapat pahala sebab dia yang bawa Islam di Iraq. Apa keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas? Dia adalah orang kaya. Orang yang kaya memeluk Islam. Ada ulama kata dia orang yang nombor 6, ada yang kata dia orang yang nombor 7 masuk Islam. Dia orang kaya. Satu hari dia sakit. Dia sakit dalam keadaan sakit yang dia sangka dia nak mati. Rasulullah datang ziarah dia. Rasulullah datang ziarah dia. Sa'ad bin Abi Waqqas kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya wakafkan seluruh harta saya pada jalan Allah.
Saya ni dah nak mati, saya wakafkan seluruh harta saya pada jalan Allah. Nabi kata, kenapa seluruh? Bukankah kamu ada anak-anak dan isteri kamu? Kenapa tak tinggal kepada mereka? Kalau begitu, aku tinggalkan separuh untuk keluargaku dan separuh lagi untuk Islam kalau aku mati. Kata Rasulullah, separuh itu pun banyak. Kalau begitu, aku berikan 1/3 hartaku pada jalan Allah dan 2/3 lagi untuk keluargaku. Kalau demikian, aku terima. Kata Rasulullah. Diingatkan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas ni dah nak meninggal sebab dah sakit teruk. Tak lama lepas tu sihat, tuan-tuan. Bayangkan. Bayangkan. Apa dia buat sihat, tuan-tuan? Apa yang dia buat bila dia sihat? Dia menjadi pejuang Islam. Dalam satu hadis disebut apa? Kata dia, inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah. Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, kata dia Sa'ad bin Abi Waqqas, akulah orang yang mula-mula sekali menumpahkan darah dalam peperangan fi sabilillah. Itu kebanggaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang yang mula-mula melemparkan anak panah di dalam peperangan jihad ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tak ada siapa yang boleh pegang rekod ini. Tak ada siapa yang boleh memecahkan rekod ini. Kalau Usain Bolt dia lari 9.56, Sa'ad untuk 100 meter. Lepas ni, tuan-tuan, Usain Bolt pula lari lebih laju daripada dia. Dulu yang lari laju-laju ni siapa dia? Carl Lewis. Lari bawah pada 10 saat. Tak lama lepas itu datang Linford Christie pula, lari lagi laju daripada dia. Kemudian datang pula, lepas Linford Christie datang pula, Donovan Bailey pula datang. Daripada 9.9 turun 9.87. Lepas Donovan Bailey turun lagi, datang Usain Bolt 9.56. Selepas Usain Bolt, mungkin Usain Bolt 8 saat, tuan-tuan. Itu rekod dalam dunia. Akan ada orang akan memecahkan. Kalau di Malaysia mereka suka memecahkan rekod yang hebat-hebat, memecahkan rekod ketupat paling besar. Memanglah, takkan orang Amerika nak buat ketupat? Itu di Malaysia, dia suka pecahkan macam-macam itu. Tetapi rekod dunia yang takkan siapa boleh pecah. Siapakah orang yang mula-mula melepaskan anak panah dalam peperangan jihad, di dalam peperangan Badar? Jawapannya ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia lepaskan anak panah dia, anak panahnya kena kepada orang kafir, mati orang kafir ini yang memusuhi Rasulullah, memusuhi Islam. Dialah orang yang pertama menumpahkan darah mereka. Itu adalah kebanggaan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia adalah ahli mesyuarat kerajaan negeri sejak zaman Abu Bakar, datang zaman Umar, dia adalah exco, tuan-tuan. Dia adalah pegawai eksekutif di situ. Setiap kali mesyuarat syura, Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang mesti datang untuk diminta pendapat dia. Dan dialah orang yang menyebarkan Islam di negara Iraq. Cubalah kita jadi macam Sa'ad bin Abi Waqqas, gemar dan suka untuk awal-awal berbuat kebajikan. Cubalah, tuan-tuan, cari jalan bagaimana menjadi seorang warga Singapura yang baik, yang boleh memberikan jasa kepada agama, yang memberikan jasa kepada masyarakat, yang memberikan jasa kepada negara. Ini yang kita kena pegang. Hidup biar berjasa, hidup jangan menyusahkan masyarakat, hidup jangan menyusahkan negara, hidup jangan menjadikan agama kita buruk di mata orang lain. Kita malu kalau orang kata, inilah orang Islam perangai buruk, inilah orang Islam perangai buruk. Yang buruknya Islam, sedangkan Islam tidak pernah buruk. Yang buruknya ialah orang itu. Tetapi musuh-musuh Islam, dia akan mengaitkan Islam, inilah Islam ganas, inilah Islam teroris. Pada Islam bukan pengganas. Islam bukan agama ganas. Islam bukan agama yang menggalakkan pergaduhan dan sebagainya. Kita heran kenapa orang kata Islam ini agama ganas. Mungkin kerana ada di kalangan kita yang memang melakukan keganasan, meletupkan orang sini, meletupkan orang sini. Adakah Islam menyuruh kita meletupkan orang? Adakah itu yang diperbuat?
Dengan sebab satu kesalahan, dua kesalahan, orang sudah cop bahawa Islam ini agama yang tidak harmonis. Sedangkan Islam adalah agama yang selamat. Siapa yang sokong Islam, dia selamat. Siapa yang bersama dengan Islam, dia selamat. Siapa yang berjiran dengan orang Islam, dia selamat. Siapa orang yang bersahabat dengan orang Islam, dia akan selamat. Siapa yang duduk dan suka dan gembira dengan orang Islam, dia juga akan selamat. Ini tuan-tuan, datang daripada mana ini? Datangnya daripada pengorbanan para sahabat Nabi SAW. Tetapi sayang tuan-tuan, ada setengah orang yang tidak memahami konsep itu. Dia telah merosakkan Islam itu sendiri. Dia telah merosakkan ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad dan telah diwariskan kepada sahabat-sahabat baginda radhiyallahu anhum. Jadi inilah yang kita umat Islam kita ni kena betulkan balik. Kena betulkan balik. Maka nak betulkan balik keadaan ini tuan-tuan, belajarlah. Sebab tu saya membuka sebuah sekolah di Manjui Ipoh di negeri Perak. Dan sekolah ini tuan-tuan adalah sekolah yang boleh semua bangsa, semua agama boleh datang. Ada seorang India datang, dia kata, "Ustaz, saya bukan Islam. Boleh tak saya datang belajar di sini?" Saya sebut, "You are welcome. Silakan." Ketika saya ditemu bual oleh wartawan-wartawan daripada majalah, daripada surat khabar Inggeris, Chinese dan Tamil, mereka bertanya, adakah sekolah ini hanya untuk orang Melayu, untuk orang Islam? Saya kata tidak. Di belakang sana ada orang Sweden, saya kata, yang datang belajar. Bulan lepas orang daripada Amerika datang belajar. Mereka tidak belajar tentang agama. Kita tidak mengajar mereka tentang sifat 20. Mana mereka faham? Tuan-tuan nak ajar sifat 20 pada orang India, orang Hindu. Adapun sifat kamalat pada Allah Ta'ala itu tidak terhingga banyaknya. Dia tanya kita, kamalat tu apa? Dia bukannya tahu. Tapi kita buat kawan. Sambil Cina ni pasang tai, sambil itu kita dakwah pada dia. Sambil dia cat dinding bangunan kita, nyonya ni, kita dakwah pada dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, anaknya masuk Islam, nyonya tu tak masuk Islam. Dua-dua kerjanya mengecat surau. Kita panggil dia, nyonya tolong cat, you panggil anak you tolong cat, dia pun cat. Cat tuan-tuan. Anaknya masuk Islam. Anaknya puasa di bulan Ramadan, maknya makan, nyonya makan. Yang anak dia sembahyang zuhur, Allahu Akbar. Harmoni tuan-tuan, tak ada gaduh-gaduh. Kita nak tunjuk kepada mereka bahawa walaupun anak kamu masuk Islam, walaupun anak kamu menganut agama Islam, tapi tidak memisahkan kamu dengan dia. Dia tetap mak dia, kamu tetap mak dia, dia tetap anak kamu. Tak ada pergaduhan. Tapi sayang tuan-tuan, keadaan bila orang yang tidak ada ilmu mencukupi, dia hanya semangat, ilmunya atas semangat, budayanya atas semangat, yang inilah yang menimbulkan kebencian. Benci kita. Bila jadi macam itu tuan-tuan, jadi susah. Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, mudah-mudahan kita ini jadi orang yang bila berkata-kata saja tuan-tuan, bila kita bercakap saja, bercakaplah benda yang baik-baik. Saya bacakan kepada tuan-tuan satu hadis Nabi SAW yang menyuruh kita ni tuan-tuan, apa benda pun kita tolonglah bercakap benda yang baik-baik. Hadisnya sangat pendek. Okey, hadisnya sangat pendek. Sekarang saya baca, tuan-tuan dengar. Pahalanya kurang tuan-tuan. Saya banyak pahala sebab saya baca. Tuan-tuan dapat pahala dengar aja. Sekarang saya baca, tuan-tuan pun baca. Dua-dua sama pahala. Baru adil. Cuma tuan-tuan ikut saya baca pelan-pelan di belakang. Saya bacanya tak banyak-banyak. Sekali baca 10 perkataan saja. Boleh ingat? Baik, sekarang ikut saya baca. An Ummi Habibah Zawji An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qala Kullu kalami ibni Adam alaihi la lahu illa amrun
bil ma'ruf au nahyun an munkarin au zikrullah. Baik, ulang balik. An Ummi Habibah tobat lahum tak apa. Baik tuan-tuan, hadis ini adalah hadis yang hasan, riwayat daripada isteri Nabi namanya Ummu Habibah. Kata Ummu Habibah, satu hari Nabi SAW bersabda, kata Nabi, kullu kalami ibnu Adam, setiap perkataan anak-anak Adam, la lahu. La lahu ni apa maksud? Tiada makna. Setiap perkataan kita tidak ada makna, illa, melainkan apa? Illa amrun bil ma'ruf, melainkan perkataan yang membawa kepada kebaikan, au nahyun anin munkar, ataupun perkataan yang mencegah kemungkaran, ataupun kata Nabi zikrullah, ataupun yang ketiganya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada tiga benda ini, perkataan kita sia-sia tuan-tuan. Masya-Allah, lain daripada perkataan ini sia-sia. Bayangkan, la lahu ni tuan-tuan, la lahu ni apa makna? La lahu ni maknanya tidak ada guna tuan-tuan. Bila sebut la lahu tidak ada makna. Bila sebut la lahu tidak ada makna. La lahu tak ada apa. Cantik kereta kamu, tak ada apa guna. Cantik rumah kamu, tak ada apa makna. Cantiknya isteri kamu, numbuk dapat. Sibuk puji isteri orang. Tuan-tuan, ada satu pepatah kata, kenapa dipuji taman orang lain, sedangkan taman kamu ada harum dan mewangi? Kenapa duk nampak taman orang lain, sedangkan taman kamu sendiri harum dan wangi? Banyak orang nampak benda yang seberang laut, tetapi di hadapannya tidak ada. Dia tak nampak di hadapan dia. Tuan-tuan duduk di Singapura, kadang-kadang tuan-tuan nampak perkembangan Islam di tempat lain hebat. Kenapa tuan-tuan tidak nampak di tempat tuan-tuan juga boleh membuat perkembangan yang hebat? Kita jangan duk nampak yang jauh dulu, nampak di sini. Saya lihat tuan-tuan ni, dah 3 tempat saya mengadakan kuliah. Orangnya Masya Allah. Kalau macam ini tuan-tuan, tuan-tuan boleh buka pusat pengajian yang hebat-hebat. Saya buka pusat pengajian saya di Manjui Ipoh tuan-tuan. Itu tempat dia. Saya mula daripada 16 orang. 16 orang, tapi kita didik betul-betul. Daripada 16 orang ini akhirnya menjana 16 juta orang. Dia boleh menjana sampai 160,000 orang. Dia boleh menjana sampai 1 juta orang. Dia boleh menjana sampai 16 juta orang. Kekuatan inilah kekuatan para sahabat. Amru al-As menghantar surat kepada Umar al-Khattab. Dia kata, tuan, keadaan di Mesir gawat. Kita kekurangan tentera. Tolong hantar tentera tambahan. Saya memerlukan 4,000 tentera. Umar pun balas surat, baik, aku hantar kepada kamu 4 orang. Menung Amru bin Al-As. Mana 4,000-nya? Kamilah utusan Umar Al-Khattab. Ini suratnya. 4 orang aja. Aku minta 4,000. Dia tulis surat komplain. Apa ni tuan? 4 orang je. Apa kata dia? Apa cerita 4 hal? Apa barang ni 4 orang? Umar Al-Khattab menjawab suratnya. Kekuatan seorang Muslim yang betul-betul berpegang pada agamanya, yang pegang-pegang betul-betul semangatnya kerana Allah, seorang dia bersamaan 1,000 orang. Kalau aku hantar 4 orang, maknanya 4,000 kekuatan ada pada mereka. Terdiam Amru Al-As. Inilah yang perlu tuan-tuan gerakkan. Inilah tugas Ustaz Suhaimi di Masjid Istighfar ini. Bangunkan tuan-tuan. Bangunkan daripada sudut ekonomi. Bangunkan daripada bentuk sosialnya. Bangunkan daripada masyarakat pendidikannya. Bangunkan daripada akhlaknya. Bangunkan daripada kehebatan perniagaannya. Bangunkan daripada sudut kebersihannya, kehebatannya. Bila ini dibangunkan tuan-tuan,
orang bukan Islam akan menghormati kita. Ya, ini yang saya cuba buat. Saya cuba buat di sekolah saya pada budak-budak. Saya rasa ramai tuan-tuan yang datang sekolah saya. 24 hari bulan Februari ini insya-Allah sekolah saya akan diresmikan mahat tahfiznya oleh Syekh Fadilatul Syekh Mahir bin Hamad Al-Mu'aqli, Imam Masjidil Haram. Saya jemput tuan-tuan datang ramai-ramai tengok bagaimana tempat yang kita bangunkan. Yang akan resminya ialah Imam Masjidil Haram. Yang akan datangnya ialah Bilal Masjidil Haram, Ketua Polis Masjidil Haram, Ketua Polis Makkatul Mukarramah akan datang. Saya rasa ramai yang nak ikut rombongan, tuan-tuan boleh hubungi dengan pihak Irham Management. Hubungi mereka. Sewa bas pergi. Jangan naik kereta, parking tak ada. Naik bas tak apa. Naik kereta kan payah nak parking. Naik motosikal kalau kuat pinggang silalah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bikers Aid International Singapore yang datang kepada menziarah sekolah saya pada 2 minggu lepas, 3 minggu lepas. Siap request minta lagu lagi. Ustaz, we want more. Dah pasang satu lagu dah, nak lagi pula. Hebat ni. Tuan-tuan, kita buat yang terhebat. Apa maksud hadis ini? Kalau tuan-tuan tidak mampu nak bercakap, tuan-tuan tidak mampu nak berdakwah, kalau tuan-tuan tidak mampu nak bercakap, nak mengajak orang, tuan-tuan hanya perlu menjadi orang yang bila tengok tuan-tuan nampak sifat Islam pada diri tuan-tuan. Tengok cara kita bekerja, ini contoh orang Islam bekerja. Bila tengok kita bermasyarakat, kita berkomuniti, kita berkomunikasi, kita berjiran, biar jiran-jiran kita melihat, inilah kehebatan seorang Islam. Bila orang berurusan dengan kita, bila orang bertransaksi dengan kita, bila orang berniaga dengan kita, biar orang mengetahui, inilah kehebatan orang Islam. Bila orang tengok rumah kita, bila orang tengok masjid kita, bila orang tengok sekolah kita, orang akan kata, inilah Islam. Ya, ini kena jadi. Dan saya nampak tuan-tuan di sini boleh buat. Tuan-tuan orang Islam di Singapura, tuan-tuan boleh buat benda ini. Saya baru ni pergi ke sebuah negara Arab. Mereka boleh membina bangunan-bangunan yang hebat-hebat, yang tinggi-tinggi. Negara mereka negara moden. Macam tuan-tuan juga, ada kereta api di bawah tanahnya, hebat gila, bersihnya. Tetapi saya takut nilai-nilai keislaman itu sudah tidak ada. Orang putihnya dengan orang Arabnya sudah macam serupa. Dah banyak orang perempuan Arab yang tidak lagi berpurda, yang tidak lagi menutup aurat. Sampai kita pun tak kenal mana orang Islam, mana orang bukan Islam. Susah hati tuan-tuan, dia tengok negara mereka. Kita duduk situ, tunggu order sampai makan. Mereka lalu lalang, ya Allah, macam-macam saiznya lalu. Berlambat-lambat. Tak tengok rugi. Tengok sekali berdosa. Astagfirullahaladzim. Tapi tuan-tuan di sini, saya tengok orang perempuan, Masya Allah, dalam bas bertudung, dalam supermarket bertudung, di tempat membeli belah bertudung, Mustafa pun bertudung. Saya lihat peratus orang Islamnya memegang agama hebat. Ini tuan-tuan kena kekalkan dan tambahkan lagi. Dan bagaimana nak tambahkan lagi benda-benda ini? Jawapannya ialah ilmu. Jawapannya apa dia? Ni hadis yang kita sebut, yang Nabi kata tadi, kata-kata kamu adalah sia-sia melainkan 3. Pertama, kamu suruh orang buat baik. Kedua, kamu larang orang buat jahat. Yang ketiga, mengingati Allah, zikir kepada Allah. Saya buat satu contoh. Ada di tempat saya tak mau sebut di sinilah, saya sebut sebab tempat saya. Petang-petang anak daranya, anak perempuannya pakai baju adik, umurnya 16 tahun. Tapi pakai baju adik yang 6 tahun. Punya masuk ke kepala, keluar masuk juga kepala dia. Bila dah pakai, dah senting bajunya, dah singkat, nampak pusat, 50 sen pusatnya. Naik motosikal petang-petang, rewang-rewang, pusing-pusing, ronda-ronda. Orang Johor sebut rewang ini kenuri. Saya di Perak, rewang tu maknanya ronda-ronda, pusing-pusing.
pakai seluar pendek, pakai baju singkat, pergi kedai runcit. Bayangkan kalau pakcik kedai runcit tu tegur, anak, haram pakai baju macam ini anak. Tepung berapa kilo? 2 kilo ya. Kita ni berdosa pakai baju 2 kilo, RM4.80. Budak tadi pun bubuh tepungnya dalam raga motor, balik rumah. Sampai dekat traffic light, berada yang dekat traffic light tengok dia, Assalamualaikum, haram pakai macam ini, berdosa tau. Di kedai dah kena tegur, dekat traffic light pun kena tegur. Sampai dekat jiran, sampai depan rumah dia, jiran sedang siram pokok. Assalamualaikum Siti, ke mana? Beli tepung pakcik, haram pakai macam itu, berdosa tau. Masuk dalam rumah, kamu keluar macam itu pakai macam ini, haram tau. Mak kata haram, jiran kata haram, pekedai kata haram, mak rempik kata haram, semuanya haram. Agak-agak besok dia pakai apa? Dia takkan lagi dah keluar. Sampai baby pun, budak 4 tahun, 3 tahun pun sebut, akak dosa, haram. Aku setampakan budak ni. Budak kecil pun tegur. Opah yang bertongkat dia tahan, adik kenapa pakai macam ni nak, berdosa anak. Kalau semua orang tegur, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, ini dosa, agak-agak perempuan ni macam mana? Masalah kita sekarang tak tegur. Anak keluar daripada rumah mendedahkan aurat, mak tak tegur. Ke mana tu Siti? Nak pergi Sisi. Balik awak sikit. Yalah mak, mak tak tegur. Anaknya rambutnya berperang-perang, berkuning-kuning macam pelangi. Anak turun naik motosikal serempak dengan bapak naik turun tangga. Kemana Siti? Pergi Sisi ayah. Dah ambil duit pada mama. Sudah ayah? Okey bye ayah, I go dulu. Okey. Bapak pun tak tegur. Budak tadi pun start motor, brum brum. Mak rempik sebelah dia kata, cantik hari ni, race jom race. Sampai dekat pekedai Sisi, sampai dekat cyber cafe, budak yang cyber cafe pun tak tegur. Okey, nombor 8 hujung sekali. Semua orang tak tegur. Akhirnya budak tadi kata tak ada salah rupanya. Sebab itu Nabi sebut dalam ayat ini, jom semua orang menegur perbuatan mungkar. Tapi kita bagi alasan apa? Saya bukan ustaz, saya bukan asatizah, makcik bukan ustazah, saya bukan ustaz. Habis itu kamu siapa? Saya os. Saya bukan imam eksekutif, saya bukan muiz. Bukankah kamu orang Islam? Sudah lupa tanggungjawab kita. Nabi kata, di mana kita berada, suruh orang buat baik. Dan saya cakap pada tuan-tuan, suruh orang berbuat baik bukan semata-mata bercakap. Bukan semata-mata bercakap, abang-abang, marilah kita solat. Tak. Azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sedang mempopularkan supaya diadakan sembahyang berjemaah di tapak pasar malam di Malaysia. Saya dah bercakap dengan majlis perbandaran, saya dah bercakap dengan majlis-majlis bandaraya. Tiap-tiap tapak pasar malam sediakan surau sementara, kemah kanopi sementara, bentangkan tikar, bubuhkan kapet sementara, sediakan lori air, ambil wuduk, solat. Siapa yang azan? Bilal masjid yang tak bertugas azankan di tapak pasar malam. Imam yang tak bertugas malam ini di masjid, imamkan di tapak pasar malam. Kan seronok tuan-tuan. Tak perlu panggil orang. Tuan-tuan mari semayang. Apa ni meniaga je, tak ingat semayang ke? Apa ni tengah mati ke? Nanti dia ambil telur, dia baling telur. Yang mana meniaga bawang, dia baling bawang. Yang mana meniaga ayam, dia baling ayam. Tak perlu, hanya perlu azan. Ambil mikrofon yang mobile punya, ambil speaker yang mobile speaker, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Isteri cakap pada suami dia yang sedang menimbang bawang, abang tinggalkan bawang, pergi solat. Kamu tak solat? Saya uzur, awak pergi.
Isteri yang suruh. Nampak? Sudah wujud amar ma'ruf. Anak yang sedang buat apam balik, anak yang sedang goreng ayam goreng, mak dia kata, Aiman, kamu pergi solat, tinggalkan ayam di situ, mak jaga ayam. Mak belum semayang, mak uzur. Anak yang sedang buat apam balik, pam dia balik-baliknya apam balik dia. Bapak dia kata, Aiman pergi solat, orang dah azan, ayah enggak solat, ayah uzur. Ini pun masalah ni tuan-tuan. Itulah dia dakwah. Nak dapat benda itu tuan-tuan, kena ada keberanian. Nak dapat keberanian ini kena ada keimanan. Nak dapat keimanan ini kena ada ilmu. Masya Allah. Saya dekat sekolah saya namanya Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Barakah. Di hadapan sekolah saya ada satu pasaraya. Saya suka datang sekolah saya, padahal pejabat saya di pusat pendidikan Al-Barakah. Ini cawangan kita untuk tahfizul Quran. Tapi saya tak akan pergi ke pusat terlebih dahulu, ke pejabat saya akan pergi ke Ma'had Tahfiz dulu. Saya akan berdiri di hadapan pintu pagar sekolah saya. Apa yang saya buat? Saya cuma berdiri. Sebab apa saya berdiri? Sebab pasaraya di hadapan sekolah saya memasang ayat Al-Quran daripada jam 8.30 pagi sampai 9 pagi. Setiap hari dia pasang bacaan Quran. Maka saya akan terpacak di hadapan itu untuk mendengar dia baca Quran selama setengah jam. Pasaraya pasang ayat Quran setiap hari. Nanti semayang zuhur, bila masuk waktu zuhur, DJ dalam pasaraya itu umum. Sekarang masuklah waktu zuhur bagi kawasan Ipoh dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Kita akan menyiarkan azan. Oleh itu semua transaksi pembelian akan dihentikan sehinggalah azan selesai. Harap maklum. Azan tuan-tuan dalam pasaraya, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang orang sedang beli barang, sedang dikira, sedang ditet harga barangnya. Sedang ditet, orang azan, letak dulu. Yang beli barang itu orang bukan Muslim, dia menung tengok. Apa saya tak tek lah aku nak balik. Minta maaf encik, azan sedang berkumandang. Selepas azan berhenti baru kita mulakan perbelanjaan, pengiraan perbelanjaan. Mula-mula orang komplain. Sekarang tuan-tuan, orang Cina boleh terima, orang India boleh terima. Mereka pula tanya pada cashier, lu tak pergi semayang ah? Dia pula tanya tuan-tuan. Bukankah itu dakwah? Tak perlu bercakap, tak perlu kata apa-apa. Dengan hanya azan saja tuan-tuan, kita tahu panggilan sudah sampai. Sebab itu saya seronok bila saya dapat tahu semayang Jumaat di sini 4,000 orang. Nah, semayangnya melimpah sampai ke jalan. Tutup jalan, sepanjang jalan. Orang lalu lalang, orang nampak, Masya Allah. Ramainya orang. Orang Islam akan sebut, Masya Allah. Ramainya orang. Subhanallah, Subhanallah. Tengok abang, orang tu sembahyang Jumaat. Awak tak pandai sembahyang Jumaat ke? Isterinya tegur. Awak ni asal sembahyang Jumaat, bawa saya makan dekat restoran. Sembahyang tak pernah. Malulah sikit abang, kita dah tua. Cakap banyak pula, awak tu pun tak sembahyang. Tapi isteri akan tegur. Silap-silap anaknya nesit di belakang akan tegur. Ayah tak berhenti salat Jumaat. Ayah uzur. Uzur sajalah ayah ni. Ayah perempuan ke? Tuan-tuan, kalau tiap-tiap kali anak dia tanya, insya-Allah satu hari dia tak pergi dah berjalan-jalan waktu sembahyang Jumaat, dia akan datang sembahyang di situ. Sebab tu tuan-tuan, biar ramai-ramai sembahyang. Hari ni macam malam ni saya suka. Daripada simpang sana dah orang parking kereta. Dekat food court depan tu pun orang dah parking kereta tadi. Biar orang tengok. Apa pasal ramai-ramai ni? Ada kenduri ke? Tiap-tiap kali kuliah ramai. Tiap-tiap kali kuliah ramai. Lama-lama orang akan tahu. Itu kuliah. Itu ceramah dekat masjid istighfar. Daripada hati tak nak datang, dia akan datang. Sebab apa? Bila ramai-ramai, orang suka datang. Macam tuan-tuan ini, ada yang jarang datang, ada yang tak pernah datang, ada yang kadang-kadang. Bila sebut ceramah kuliah aja, kadang-kadang. Ada yang sikit-sikit. Tetapi kalau ramai-ramai macam ini, tuan-tuan jadi semangat.
Dah ramai. Semangat datang. Cubalah yang datangnya 10 orang. Dah lah dia tu jarang-jarang datang. Tengok-tengok yang datang pula 10 orang. Taubatlah home dia tak masuk. Nanti dia kata, nanti ustaz tu tanya aku. Baik aku jangan masuk. Tapi kalau ramai-ramai macam ni, dia masuk. Sebab dia tahu ustaz takkan tanya. Sebab ramai. Dia kata. Inilah cara dakwah tuan-tuan. Sebab itu bila sebut pengajian, buatlah ramai macam ini. Berilah sokongan macam ini tuan-tuan. Dia boleh menarik orang-orang yang tak minat. Mula-mula dia cuma tengok. Apa pasal ramai-ramai ada kenduri ke? Apa pasal ramai-ramai? Ustaz dari mana? Apa pasal ramai-ramai ada kenduri kahwin ke? Lama-lama tuan-tuan dia akan suka. Inilah bentuk dakwah yang tidak bercakap. Bukan perlu dakwah tu semua bercakap. Sebab tu malam ni saya seorang bercakap, tuan-tuan cuma diam. Tuan-tuan dengar saya bercakap. Kalau tuan-tuan bercakap, saya pun bercakap, siapa nak dengar? Tetapi daripada tuan-tuan inilah yang akan menyebarkan ilmu dakwah tuan-tuan ke seluruh masyarakat. Balik ke rumah tuan-tuan dakwahkan pada isteri dan anak-anak tuan-tuan. Dakwahkan. Tadi ustaz tu sebut macam ini tau. Setiap perkataan itu tidak ada makna, melainkan 3. Pertama, anak dengar, isteri dengar, pembantu rumah pun dengar. Nampak? Nanti mak mertua datang, besok mak mertua datang, ayah mertua datang. Semalam ustaz, ada ustaz TM datang mengajar ustaz. Ayah, bagus ustaz Tengku ni, bagus ayah. Dia kata kita ni ayah dapat manfaat. Kalau semua orang bercakap macam tu kan bagus. Sebab tu kena record apa yang kita belajar. Kadang-kadang dia tak record, dia tak fokus. Dia fokus, besok aku nak pergi USS, besok aku nak pergi Singapore Zoo, besok aku nak naik itu, besok aku nak pergi ni. Badannya di sini, hatinya di Mr. Teh Tarik. Macam mana nak dapat tuan-tuan? Hati di sini, badan pun di sini. Ada orang yang tidak hati di sini. Bila balik ke rumah, isteri tak dapat datang, isteri jaga anak. Abang, lamanya ceramah apa abang malam ini? Entah, ustaz dari Perak Malaysia tu lama pula. Abang nak balik tak boleh depan sekali. Aduh. Enggak. Nak keluar pun tak boleh, dah jam. Aduh, sabar je lah. Lain kali kalau dia datang lagi, abang nak duduk tepi tangga senang, abang lompat keluar. Abang, apa yang abang belajar malam ni abang? Yelah, dia tu ustaz muda, dia cakap tu terang lah, jelas lah apa yang dia cakap tu terang lah. Yelah, apa isinya? Kira dia orang muda jadi terang lah. Duk terang lah, jelas lah, clear lah apa dia cakap tu. Suara dia pun terang, memang clear lah. Yelah, dia cakap apa? Kira terang lah apa yang dia cakap. Lalas isteri dia datang cekik dia. Dia cakap apa tuan-tuan? Rupanya dia tak reti nak cakap apa yang dia dengar. Inilah masalah kita ni tuan-tuan. Kita tak boleh nak implementasikan dalam kehidupan kita. Tak perlu kita cakap apa yang semua yang saya cakap malam ni. Tak perlu tuan-tuan cakap balik daripada pukul 9 tadi sampai sekarang pukul 10.25. Tak perlu word by words tuan-tuan ulang balik. Tak perlu. Tuan-tuan cuma ambil main point saja. Apa cara dia? Apa yang aku dapat daripada pengajian malam ini? Berdakwah tidak seperlunya bercakap. Berdakwah tidak semestinya bercakap. Perbuatan juga boleh bercakap. Cara hidup juga boleh menggambarkan indahnya Islam. Senyuman saja pun saya kata tadi boleh menyebabkan orang jatuh cinta kepada Islam. Jadilah orang yang sentiasa bercakap ke arah kebaikan. Yang kedua kata Nabi, orang yang mencegah kemungkaran. Jom kita jadi orang yang mencegah kemungkaran. Untuk siapa dulu? Pertama untuk diri kita dulu. Bila tangan nak buat jahat, bila tangan tuan-tuan nak buat jahat, apa salahnya tuan-tuan tampar tangan tuan-tuan? Tuan-tuan nak pegang anak dara orang, aku raba lah dalam bas. Kita berdiri, dia pun berdiri. Kita berdiri belah tangan kiri, kita raba ke tangan kanan. Sebelum nak raba, cuba tampar tangan. Jahat kamu ya. Ada hati nak raba anak orang. Kamu tak takut kena bakar di hari kiamat? Apa punya tangan? Saya agak-agak tuan-tuan, satu bas tu kosong, semua turun. Driver bas tanya, apa pasal turun semua?
Ada orang gila di belakang, kata dia. Itu bukan gila, itu dia bermonolog, tuan-tuan. Inilah perangai orang sufi, ini perangai orang tasawuf. Dia suka berbicara, tapi orang tak faham, orang kata dia gila. Dia nak ambil rasuah. Kamu tak ingat kepada Allah, kamu tak takut kena bakar di hari kiamat. Kamu punya pasal badan aku dibakar. Akhirnya tak buat. Ish, kalau ada macam itu, tuan-tuan, tak tahu nak cakap lah. Isteri datang jumpa Ustaz Kazim, bawa air, Ustaz tolong jampi Ustaz. Suami saya cakap seorang-seorang. Dia bukan cakap seorang-seorang. Saya cuma mengajar pada tuan-tuan, cuba berfikir sebelum kita buat. Sebelum kita menyuruh orang lain hentikan maksiat, kita hentikan maksiat pada diri kita dulu. Bila kita nak bercakap benda jahat, tanpa mulut. Biasa cakap benar. Apa memang. Tapi tak payah buat macam itu, nanti orang kata gila. Tuan-tuan hanya perlu bercakap, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tukar. Selepas ini tak payah bercakap benda yang buruk-buruk. Tak payah. Tengok orang gemuk, tak payah cakap. Gemuknya. Tak payah. Tapi ustaz, hati tetap nak bercakap ustaz. Kalau bercakap dalam hati tak apa, jangan lafazkan. Yang salahnya bila tuan-tuan lafazkan. Gemuknya, sudah dikira dah, malaikat catat. Tapi kalau dalam hati tak apa, tak apa, tuan, tak berdosa lagi. Sebab hati tidak boleh di stop, hati tidak boleh ditahan daripada berkata-kata. Hati sentiasa akan bercakap. Walaupun mulut diam, hati bercakap. Ni sekarang saya seorang bercakap, tuan-tuan semua diam, tapi hati tuan-tuan semua bercakap. Hati dah 10:30. Aku kalau lagi 5 minit dia tak berhenti, aku belah. Hati bercakap. Mulut diam, hati bercakap. Oh, ini Ustaz UKE yang selalu dalam YouTube. Oh, tapi dalam YouTube nampak gemuk, tapi depan-depan tak besar mana. Ada tuan-tuan yang cakap macam itu. Dalam TV nampak putih, tapi benar-benarnya hitam. Itu degree perak. Saya satu hari saya keluar dalam forum perdana TV1. Besok paginya hari Jumaat saya forum degree. Datang satu makcik, dia kata, Ustaz, makcik datang ni nak tengok Ustaz. Oh, alhamdulillah, terima kasih. Tapi tengok semalam putih, tengok depan gelap, kata dia. Astagfirullah. Sabar je lah, tuan. Tak payah kata apalah, diam. Udahlah, alhamdulillah. Nak buat macam mana? Kenyataan, terimalah hakikat. Hati tuan-tuan tak boleh diam. Kalau tuan-tuan hati tak boleh bercakap, tu namanya mati. Sebab tu yang dikira lafaz. Lafaz itu cakap. Sebab tu hati ni ada had. Ada orang yang memberikan hatinya sepenuh kepada manusia. Ada orang yang memberikan sepenuh hatinya pada makhluk, tapi dia tak berikan hatinya kepada Allah Ta'ala. Sahabat-sahabat ni tuan-tuan memberikan jiwa raganya, hatinya pada Allah. Bercinta dengan Allah, berkasih dengan Allah, semua perbuatannya kerana Allah. Sebab itulah mereka hidup bahagia walaupun susah. Tapi sayang kita, hati kita sekarang kita bagi pada manusia habis. Hati ini bukan milikku lagi. 1000 tahun pun takkan ku nanti. Letih dengar tuan-tuan. Ya Allah, sayang jangan kau persoalkan siapa di hatiku. 1000 tahun tak mungkin hilang cintaku padamu. Lagu ni sangat sesuai kalau tuan-tuan menghadapi masalah anak-anak yang tak boleh tidur. Hati dia bagi semua. Dah kita bagi hati kita untuk Allah Ta'ala. Tuan-tuan, wakafkan diri tuan-tuan, wakafkan diri tuan-tuan untuk Allah. Nescaya Allah terima wakaf tuan-tuan.
Bila tuan-tuan dah mewakafkan diri tuan-tuan pada Allah Ta'ala, buat kerja untuk Allah, cari rezeki untuk Allah, kahwin untuk Allah, kahwin kerana Allah, jaga anak kerana Allah, bekerja kerana Allah, berpakaian kerana Allah, ke masjid kerana Allah, bekerja kerana Allah, mencari wang kerana Allah, bersedekah kerana Allah, itu tandanya hati kerana Allah. Allah berbesar hati menerima cinta kita. Inilah sebab-sebab sahabat berjaya tuan-tuan. Diberinya hati mereka untuk Allah. Diberinya hati untuk Allah. Ada satu orang dah tua, bulu matanya ni, bulu keningnya ni tuan-tuan, dengan bulu matanya dah tutup mata, dah panjang tuan-tuan tutup. Satu hari negara Islam diserang, maka mereka pun membuka kaunter untuk siapa-siapa yang nak jadi sukarelawan kerana musuh Islam menyerang negara Islam. Pakcik ni tuan-tuan bertongkat pakcik ni. Datang ke dia, yang ambil register nama ni kata, pakcik, baliklah, pakcik dah tua, balik. Bagilah orang muda-muda je berjuang, pakcik balik. Tuan-tuan, dia selak mata dia tuan-tuan. Dia selak ni, bulu mata tu dia selak. Siapa kamu nak menghalang aku? Letak balik. Bayang tuan-tuan. Hatinya untuk Allah. Dia boleh marah orang yang register itu. Siapa kamu nak menghalang aku? Tulis nama aku nak pergi. Kita baru dihalang nak parking, terus balik rumah. Parking tak ada kosong. Baliklah, menyampah aku, dia balik rumah. Baru dihalang oleh parking aja. Kenapa kita menjadikan satu-satu benda untuk menghalang kita buat baik? Saya katakan tadi di Masjid An-Nahdah, bagaimana saya ni bila sebut tentang dakwah ni tuan-tuan, saya dah berceramah daripada tahun 90. Tahun 95, 96 saya balik daripada kuliah subuh. Sesakit dada, pedih sangat. Pedih tuan-tuan. Kenapa pedih? Macam orang menyiat-nyiat dada kita. Tiba-tiba saya muntah. Bila muntah keluar darah. Astaghfirullahalazim. Ambil air baca, ambil air kelapa minum. Itu ubat untuk racun. Pergi ke hospital, doktor buat pemeriksaan, doktor kata tidak ada penyakit, ada jangkitan virus sahaja. Makan antibiotik sihat. Tapi dada ni merah tuan-tuan, merah dadanya. Selama 6 hari saya duduk di rumah saya di Ipoh. Sebelum saya balik kampung, bapak mertua saya datang ambil buat balik kampung. Selama 6 petang itu tuan-tuan, asal maghrib aja datang satu perempuan. Duduk di hadapan pintu rumah saya, dia cakap, cakaplah, ceramah lagi kuat-kuat, padan muka kamu, kata dia. 6 petang tuan-tuan. Isteri tak nampak, sahabat-sahabat tak nampak, saya seorang je nampak. Itu nama dia sihir. Sahabat saya seorang sekarang bertugas di Pejabat Mufti Negeri Perak. Dia teman saya tidur. Dia teman saya tidur di rumah saya. Dia lari balik tuan-tuan. Tengah malam dia lari balik. Saya tanya, kenapa kamu lari balik semalam? Ana tidur sebelah entah, datang satu orang perempuan duduk atas entah, duduk atas badan ana, dia kencing atas ana, ana pun tabuk lari takut, kata dia. Ini tuan-tuan, berubat merata tuan-tuan. Bila buat berubat dengan satu orang dah meninggal di Batu Kurau Perak, Taiping Perak. Bila saya minum air yang dia bacakan doa, saya minum air tuan-tuan. Bila saya minum, keluar daripada badan saya ni, dada ni, miang-miang buluh tuan-tuan. Kita sebut miang buluh, miang rebung, berwarna-warni sini tuan-tuan. Boleh ambil dengan pisau, kikis, boleh bubuh atas daun hijau, daun pisang, bercahaya daun itu. Pandainya manusia dalam ilmu sihir. Sebab itu daripada situ saya belajar bagaimana nak merawat orang. Belajar tuan-tuan. Ini benda nak menyampaikan dakwah. Maka ibu saya cakap, berhentilah, tak payahlah ceramah kalau sampai dah nak mati. Isteri saya pun kata, kerja lain lah, tak payahlah jadi penceramah, pergilah jual tiket bas ekspres, Ipoh Singapura pun tak apa, janji orang tak marah tuan-tuan. Saya pernah cakap dekat isteri saya, tak apalah kalau sakit macam ini,
Tak apalah abang kerja lain lah, kerja halal pun, gaji murah pun tak apa, jual tiket bas ekspres pun tak apa. Tapi bila saya mengenangkan bahawa ini adalah perjuangan, kalau saya berhenti, kalau saya tak buat dakwah, kalau saya kecewa, kalau saya fed up, apa akan jadi pada masyarakat? 3 kali tuan-tuan saya kena. Ada sekali tu saya kena sebulan tuan-tuan, saya tak kenal anak isteri saya. Saya punya pembantu saya tak kenal, tukang kebun saya pun saya tak kenal. Orang yang mengasuh anak saya pun saya tak kenal. Sebulan tuan-tuan, saya lupa Quran yang saya hafal. Lupa tuan-tuan, tak boleh ingat. Masya Allah. Sebulan. Akhirnya saya pergi duduk, tak bercampur dengan orang. Saya jumpa dengan Datuk Ismail Kamus. Datuk Ismail telefon, dia kata, Kazim datang jumpa aku, mai aku tengok apa masalah kamu. Saya pergi jumpa dia. Lah 2 kali saya jumpa dia, Datuk kata, kamu bacalah Al-Quran sampai habis 30 juzuk, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Aku pun tak larat tolong lah, pergilah baca. Saya pun baca tuan-tuan, daripada Al-Fatihah saya khatamkan sampai Qul a'udzu birabbin nas. Alhamdulillah. Jadi akak-akak, makcik-makcik, abang-abang di sini yang sakit, yang teruk tak boleh dah diubat, kanser ke, menser ke, apa ke benda ke, sihir ke tak sihir ke, tolong habiskan 30 juzuk Quran, habiskan. Baca elok-elok, baca elok-elok, tartil elok-elok, tajwid elok-elok, ambil wuduk elok-elok, menghadap kiblat elok-elok, mohon elok-elok. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmah. Sebulan sakit masuk, kita boleh bangun. Orang terkejut, Masya Allah, tetap bangun. Saya kata yang boleh menghentikan dakwah saya ini hanya kematian saja. Pun begitu, kematian tidak akan menghentikan dakwah saya. Saya cakap pada mereka, walaupun saya mati, dakwah saya tetap berjalan. Ustaz ni gila ke apa, dah mati nak dakwah lagi? Tidak. Dakwah saya boleh diteruskan dalam YouTube sekarang. Dakwah saya boleh diteruskan lagi bila orang menonton CD saya sekarang. Dakwah saya boleh ditengok lagi sebab dah banyak rakaman dalam televisyen sekarang. Dakwah saya boleh terus lagi dijalankan dengan buku-buku yang saya tulis. Sebab itulah tuan-tuan, bila tuan-tuan berdakwah, bila tuan-tuan mengajak ke arah kebaikan, walaupun tuan-tuan dah mati, tetapi pahala tuan-tuan masih berjalan. Jangan takut. Tuan-tuan dakwah pada isteri tuan-tuan, akhirnya isteri tuan-tuan berubah jadi insan yang baik. Dengan sebab dia berubah itu, dengan sebab tuan-tuan mengajar dia, tuan-tuan dapat pahala. Tuan-tuan meninggal dunia, isteri yang dah pandai tadi mengajar pula pada anak-anak tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan mengajar pula pada cucu-cucu tuan-tuan. Kita yang dah mati dalam kubur masih dapat lagi ilmu yang dimanfaatkan. Untungnya orang yang berdakwah tuan-tuan. Sebab tu kita kena jadi orang yang berdakwah. Khususnya ibu-ibu, sama ada yang di belakang, sama ada yang di tingkat atas. Akak-akak sekarang adalah pendakwah. Dakwahlah pada anak masing-masing. Jangan fed up dengan anak, jangan kecewa dengan anak. Jangan kata anak saya ni degil ustaz, anak saya ni kepala batu ustaz. Tak, anak kita kepala orang. Akak-akak jadilah pendakwah untuk anak-anak akak. Nanti bila dia kahwin, dia dapat seorang isteri, dia tarbiyah isteri dia, akak-akak dapat pahala. Bila mereka kahwin dapat anak, 5-6 orang anak mereka, akak-akak yang mengajar anak akak, akak-akak masih berpahala. Akak-akak pun mati, cucu akak kahwin dapat cicit, akak masih dapat pahala di dalam kubur walaupun akak sudah mati. Itulah dakwah kita. Bukan semua orang kena jadi ustaz, bukan semua orang kena jadi ustazah. Cukuplah seorang menjadi yang Nabi kata tadi, jadilah kamu orang yang menyuruh orang berbuat baik, jadilah kamu orang yang mencegah buat jahat. Dan kalau tak boleh yang itu, jadilah kamu zikrullah, orang yang rajin berzikir kepada Allah. Tuan-tuan, jadilah orang yang zikir. Duduk saja-saja zikir, subhanallah, 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 subhanallah. Zikir itulah tuan-tuan pelita kita. Zikir itulah cahaya di dalam kubur. Jangan jadi orang yang keempat, dakwah tak pernah, mencegah kemungkaran tidak pernah, zikir pun tak pernah. Zikirnya sekarang ialah SMS. Begini-gini zikirnya, cekap gila zikirnya. Mencari saham begininya dah. Zikirnya sekarang remote television.
Nah, subhanallah, subhanallah, Pak, TV 4, TV 7, TV 8. Zikirnya sudah remote. Sudah terbalik tuan-tuan. Zikirlah, duduk saja-saja, masya-Allah, jadikan amalan. Duduk saja-saja. Agak-agak boring berzikir, menyanyi. Nyanyi pun zikir. Subhanallah, Maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, segala pujian hanya untukmu. Jangan dalam tanda sudah. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau berzikir biasa kadang-kadang letih. Subhanallah, 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 subhanallah. Letih juga. Tapi kalau dibuat dalam bentuk lagu, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu zikir sekarang yang cukup top di Malaysia, di Singapura, di Indonesia. Ya Hanana, Ya Hanana. Budak-budak kecil pun Ya Hanana. Opah tak pernah dengar banana, banana. Bukan banana lah opah, Ya Hanana lah. Sekarang orang suka tuan-tuan. Cuba kita zikir, 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 zikir. Alhamdulillah, saya sangat tabik pada tuan-tuan warga Singapura. Mana majlis maulid yang saya pergi, semua zikir, semua marhaban, semua qasidah. Tadi saya cakap pada sahabat saya dalam kereta tadi, budaya maulid, budaya zikir, budaya marhaban tuan-tuan lebih hebat daripada Malaysia. Malaysia ni tuan-tuan kadang-kadang yang marhabannya Allah, seluar pun dah londeh dah. Dah kurus-kurus, tua-tua dah. Dah tak larat. Kadang-kadang opah tuan-tuan. Makcik-makcik 60, 70. Marhaban ya no. Letih tuan-tuan. Jadi saya cakap pada sahabat saya tadi, wujudkan balik macam Singapura. Anak-anak muda tadi dekat Masjid An-Nahdhah. Seronok saya tengok anak-anak muda MZ Quran Center tadi. Begitu juga di Masjid Sultan semalam, begitu juga di stadium yang lepas. Bagaimana anak-anak mudanya tuan-tuan. Ini kita gerakkan. Kerana zikir ini tuan-tuan, tatma'inul qulub, melembutkan hati. Kenapa anak-anak kita keras hati? Jawapannya satu, sebab kurang berzikir. Kenapa suami keras hati? Sebab jarang berzikir. Kenapa isteri keras hati? Jarang berzikir. Jom kita wujudkan balik benda ini. Wujudkan zikir sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita. Jadi tuan-tuan yang tak akhir, bila sebut tentang dakwah, bila sebut tentang majlis ilmu, cabaran banyak. Saya membina sekolah saya tuan-tuan, menitis air mata. Nak membangunkan sekolah ni tuan-tuan, menitis air mata. Dicerca, dihina, menitis air mata. Orang ugut, orang benci, orang menyampah tu benda biasa. Tapi tuan-tuan, ambillah Rasulullah sebagai sandaran kita. Rasulullah lagi banyak ujian dia. Bila kita mengaji ni tuan-tuan, banyak cabaran akan sampai. Sabarlah tuan-tuan. Cabaran kita macam-macam, cabaran daripada syaitan. Sebab tu Nabi suruh kita elakkan syaitan dengan zikir. Sebab syaitan akan menghalang tuan-tuan untuk belajar. Syaitan akan menghalang kita untuk jadi seorang yang pemaaf. Syaitan akan menghalang kita sehingga kita ni menjadikan seorang pendendam. Itu kerja syaitan. Dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, cabaran nombor 2-nya apa? Cabarannya ialah hasad. Ustaz sama ustaz hasad. Asatizah dengan asatizah hasad. Ini cabaran dia. Dan tuan-tuan kena ingat, bila ustaz dengan ustaz hasad dengki, lebih buruk daripada anak murid hasad tahu. Ini tuan-tuan kena sabar. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak belajar dengan guru, tuan-tuan belajarlah guru yang tidak memburukkan ustaz lain. Kalau tuan-tuan belajar dengan satu guru, dia burukkan ustaz lain, itu bukan guru nama dia. Orang yang baik, orang yang tak burukkan orang lain. Kerja dia mengajar, mengajar, mengajar. Dia tak burukkan ustaz lain. Oh, korang jangan pergi sana, kamu jangan pergi dengan dia, kamu jangan talaqi dengan dia. Orang macam ini tuan-tuan, itu hasad. Mana pernah Imam Syafi'i cakap macam itu? Mana pernah Imam Hanafi cakap macam itu? Belajarlah. Dengan dia boleh, dengan dia boleh, dengan dia pun boleh, dengan syarat ilmu yang sahih dan benar. Yang ketiga tuan-tuan,
Penyakit yang akan sampai kepada orang yang belajar apa dia? Penyakit riak dan takabur. Ini penyakit dia. Tetapi Nabi kata takabur itu ialah seolah-olah lalat yang hinggap di baju kamu, dia kotorkan baju kamu. Dia cuma hinggap. Maknanya bila sebut hinggap, tuan-tuan boleh jentik benda itu, dia akan pergi. Takabur juga boleh dijentik, keluarkan daripada sifat diri kita, sifat takabur. Orang yang belajar cabaran nombor 3-nya ialah datang perasaan sombong. Dia rasa dia dah duduk dalam majlis ilmu, dia rasa dia dah berubah pakaiannya, janggutnya pun dah banyak, serban pun dah banyak, ekornya, bajunya pun dah bagus. Dia pun datang masjid dia sekarang, dia memandang hina pada orang yang tak datang. Dia memandang rendah pada orang yang belum sampai. Ini penyakit kita. Jangan macam itu tuan-tuan. Jangan macam itu. Yang nombor 4. Kalau tuan-tuan nak berdakwah, tuan-tuan kena rapat dengan orang, baru tuan-tuan boleh berdakwah. Jangan bercakap jauh-jauh. Tadi saya sebut di Masjid An-Nahdah, saya sebut apa? Dalam lirik lagu yang saya nyanyikan, ku sangka laut rupanya sungai, ahai luasnya, tak nampak pulau di tengahnya, ombak tak ada. Pirasat nun jauh, datang dekat baru jumpa, melihat nun jauh, elok datang lihat. Nampak tu? Jangan tengok daripada jauh, pergi dekat dia, pergi dekat dia. Cari, tanya apa masalah dia, selesaikan masalah dia. Itulah pendakwah. Dia bukan mengutuk, oi. Tak, nanti dia boleh baling dengan batu pada kita. Saya baik dengan Ustaz Suhaimi, saya rapat dengan Ustaz Suhaimi. Saya boleh sambil minum teh tarik, saya boleh tepuk belakang dia. Syekh, ente tak elok buat macam itu. Lama-lama dia tegur. Daripada saya berjauhan, oi, haramlah, kamu tahu tak? Tak mau. Sebab itu saya di Malaysia, saya sebagai pendakwah saya bukan lain saya tak tahu. Saya mendekati pelacur, bukan sebagai pelanggan. Jangan tuan-tuan kata pula saya customer pula, bukan. Sebab itu ada 2 pelacur di sekolah saya. Seorang dah berhenti balik kampung, tinggal lagi seorang. Bayangkan tuan-tuan, daripada pelacur berubah, sekarang pakai jubah, pakai tudung labu, bawa kitab pergi sekolah. Tak ada siapa yang tahu dia pelacur. Kita dakwah. Umurnya sekarang 50-an, belum kahwin. Siapa nak angkat tangan macam saya. Saya mendekati orang yang buang jantina. Mereka tension, mereka trauma, mereka pikiran tak tahu. Bila dah buang baru menyesal. Apa nak buat macam mana pada dia orang? Siapa yang sanggup bagi derma organ? Siapa nak buat? Tuan-tuan nak bagi derma organ, ustaz, saya pun nak pakai, ustaz. Tak ada siapa nak derma pada dia. Sekarang dia dah menyesal. Takkan kita nak pulaukan dia? Kita pendakwah, kita kawan dengan dia. 2 orang tuan-tuan. Dia kata, ustaz, saya menyesal, ustaz. Dah buang dah abang, buat macam mana? Benda pun tak ada simpanan dah sekarang ni. Lain kalau ada peti ais, boleh kita keluarkan dia, pasang balik. Benda dah tak ada. Sekarang abang jangan cerita benda itu, abang jadilah insan yang baik. Saya cakap pagi tadi, dengan pondan kita dakwah, dengan mat pang, orang pang. Saya pergi bercakap pada orang pang. Kamu nak pang lah, tapi kena semayang. Kita bila jumpa mak pang, kamu cakap pada aku lempang, mudah tuan-tuan. Nanti dia tikam dengan rambut dia macam. Cubalah tuan-tuan jadi orang yang rapat dengan mereka. Bila tuan-tuan rapat dengan mereka, insya-Allah kita main takraw dengan mereka, main sepak raga dengan mereka, main takraw dengan mereka sampai maghrib. Bila pukul 7 kita kata okey, stop. Aduh, dah dekat maghrib, jom kita semayang. Ustaz, jauhlah ustaz masjid. Kita semayang di sini, di kot takraw. Ambil wuduk di sana, jom kita semayang di sini. Di situlah main takraw, di situlah Allahu Akbar. Lama-lama mereka akan faham.
Senang betul Islam kan? Ya, senang sangat Islam. Tapi cara kita berdakwah menjadikan orang anggap Islam adalah satu agama yang susah. Cubalah tuan-tuan, mudahkan dakwah, jangan susahkan dakwah. InsyaAllah tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan ke sekolah saya nanti. Saya dapat maklumat dah lebih daripada 10 bas yang akan sampai dari Singapura. Dan bagi tuan-tuan yang nak pergi, saya rasa tuan-tuan eloklah pergi beramai-ramai naik bas. Tak payahlah naik kereta payah. Jadi tuan-tuan boleh diuruskan, parking senang, nak uruskan makan minum di sana pun senang. InsyaAllah tuan-tuan boleh berhubung dengan pegawai kita di sini, Irham Management, yang akan boleh uruskan pemergian tuan-tuan di sana, penginapan di sana, makan minum di sana. Terima kasih Ustaz Suhaimi, terima kasih kepada semua jemaah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq.